Salam sejahtera semua. Pagi ini kami bawakan perkembangan berita kepada anda. Bersama saya Priscilla John, kita teruskan dengan perincian ini. Baik, sebelum ini ia pernah menjadi antara ikon di Bandar Kuching. Namun kini ia semakin dilupakan sehingga kebanyakan kemudahannya tidak menjalani proses penyelenggaraan mahupun penambahbaikan yang sepatutnya. Itulah dia keadaan yang berlaku terhadap Dewan Suara Kuching. Wartawan Ruben Gomez ada butirannya. Meskipun tidak gas seperti dahulu, masyarakat setempat masih aktif berkunjung untuk melakukan aktiviti riadah dan sukan. Kami orang selalu ke Civic tu untuk mengisi masa lapang lah. Daripada kita siap dapat lapang kat rumah nak, better kita datang ke Civic petang-petang bersukan. Dengan PKP macam tu lagi memang susah bersukan, tapi dengan datang situ jaga SOP semua, everything boleh lah. Masih boleh dipola. Di situ kami selalunya jogging, beriadah, bersukan seperti memang pola situ bola tampar lah. Selainnya kita nangga some of yang umar remaja ataupun yang berumur ada pergi senam aerobik situ ataupun ada zumba. Banyaklah aktiviti dapat dipola di Civic Center. Selalunya kami akan main volleyball, jogging dan workout lah dalam kawasan Civic Center situ. Buat masa sekarang tu alhamdulillah makin meriah, tapi kuranglah belia untuk bersukan pada kali itu, maybe sebab pada COVID tu. Seperti sedia maklum, Dewan Suara Sarawak adalah di bawah kawal selia Kementerian Belia dan Sukan Sarawak sejak 2019. Sejak itu, Menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata banyak perancangan telah dilakukan untuk menambah baik Dewan Suara tersebut. Cuma yang menjadi penghalang adalah COVID-19 sehingga memaksa banyak perancangan perlu ditangguhkan. Kita menghadapi masalah dengan COVID-19. Kita tidak dapat membuat apa-apa. Dan tahun ini insya-Allah tahun 2021 kita sudah membuat perancangan tertentu. Antara perancangan yang akan dilakukan oleh kementeriannya adalah meneruskan fungsi Dewan Suara, iaitu mengekalkan perpaduan dalam kalangan masyarakat setempat. Sedaya upaya kita mahu Dewan Suara itu masih lagi menjadi pusat perpaduan. Selain daripada itu, kalau dalam jangka masa yang sama ia dapat menjadi focal point untuk belia-belia, untuk pemuda-pemudi, untuk rakyat. Masyarakat setempat turut berharap agar Dewan Suara Kuching terus menerima penambahbaikan. Ia membolehkan penganjuran lebih banyak lagi aktiviti atau program yang dapat menghidupkan kembali Dewan Suara terbabit. Mau diceria lagi oleh kerajaan, bagus lagi. Malam apinya, dengan bangunannya. Dicat semula ke agar pelancong akan datang nari untuk Civic Center. Banyakkan lagi aktiviti-aktiviti yang diadakan di Civic Center itu supaya banyak tarikan, supaya banyak lagi orang datang ke Civic Center dalam padaya, keselambungan daripada ya, yang akan membantu kami peniaga-peniaga di situ lah. So apa ni mau Civic Center tu jadi mercu tanda lagi lah. Sehari gig lah. Supaya mundi maintenance dikasihkan lagi, akan jadi mercu tanda di Kuching tu lah. Jadi tempat tarikan orang datang situ, pola event. Ada banyakkan lagi event di situ. So akan banyak tarikan dekat Civic Center lah. Dewan Suara Kuching masih kekal relevan untuk masyarakat setempat, di mana masih juga yang ramai datang sini untuk melakukan aktiviti riadah dan sukan. Cuma Dewan Suara ini perlu ada sedikit penambahbaikan. Terang malam cahaya bulan, seronok pesawah mengumpul benih. Jangan kita mengusutkan simpulan, buang yang keruh, ambillah yang jernih. Fikir-fikirkanlah. Ruben Gomez, Zain Hashim, TVS. Pengumuman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang berkemungkinan tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh mendapat pelbagai reaksi. Pelaksanaannya mengambil kira program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang telah pun bermula. The economy makin bagus, and then it comes back to before, macam before tu
kami rasa Mik setuju because peluang pekerjaan makin banyak and then ekonomi makin meningkat. Macam sebelum tu, bila ada PKP, ekonomi semua cik jalan. So, peniaga-peniaga kecil, benda semua ada terjejas sikit lah. Mungkin ada certain orang yang rasa benda tu perlu dibuat sebab untuk mencegah penyakit-penyakit tu lah. Kita harus mulalah PKPD di certain tempat yang ada kluster baru ya, yang terus merebak ya. Ia ajak perlu PKPD lah. Masih perlu dilanjutkan lagi PKP kerana kita dah dengar kita usahawan bagi sidap peniaga-peniaga kecil yang sibuk bekerja. So, daknya tengah nunggu inisiatif untuk dapat income. Vaksin pun dah masuk ke Kuching tu, ke Sarawak tu. And then si perlulah melanjutkan PKP tu. Tidak perlu lagi dilaksanakan sebab kita sekarang mempunyai SOP yang betul. Bagus kita lanjutkan lagi sebab ia lebih bagus untuk kita daripada dari segi kesihatan. Jual-jual macam biasa kita boleh berjual. Apa semua nak si teruk gila lah bagi golongan orang macam kami orang tu nak. Sarawak pada Khamis mencatatkan 206 kes baharu yang telah pulih dan telah dibenarkan discharge dari hospital. Sementara itu, 303 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak dengan serian mencatatkan kes tertinggi iaitu 101 kes. Susulan kes COVID-19 dikesan di serian tercetusnya kluster baharu iaitu kluster Depot Immigration Semuja. Ini memang khawatir bahawa kalau ada merebak kejadian dalam kawasan yang sesak ini, apa yang kita saksikan di tahanan Immigration Semuja memang berlaku, di mana 99 OKT orang kena tahan didapati positif. Jadi JKNS telah membuat keputusan they're going to do surveillance test to all those area to find out, hoping there is no such cases in this area. We have to really be very careful. Selain kluster tersebut, satu lagi kluster turut diisytiharkan iaitu kluster Sungai Atap Meradong. Setakat ini, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 34 kluster. 10 kluster yang mempunyai penambahan kes manakala 24 kluster tiada penambahan kes. Pada masa yang sama, terdapat satu kes kematian baharu melibatkan warga emas berusia 58 tahun. Mengenai status daerah pula, Mukah telah kembali ke status kuning daripada status jingga. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin memberitahu kerajaan akan melancarkan elemen baharu dikenali sebagai pendaftaran tanggungan dalam aplikasi MySejahtera untuk memudahkan proses pendaftaran vaksin bagi warga emas. Elemen berkenaan yang sebelum ini ditangguhkan bagi penambahbaikan kini sudah sedia digunakan. InsyaAllah, esok kita akan memperkenalkan satu lagi kemudahan dalam MySejahtera, iaitu pendaftaran tanggungan. Jadi selepas hari esok, bolehlah orang ramai daftar ibu bapa mereka, datuk nenek mereka dan sebagainya. Ya. Bilangan pendaftaran penerima vaksin untuk peak fasa 2 masih rendah dan beliau berharap langkah berkenaan mampu meningkatkan angka pendaftaran bakal penerima vaksin. Kita ke perkembangan seterusnya. Selama 17 hari operasi khas mengesan kesalahan egsos bising dilaksanakan, sebanyak 342 saman telah dikeluarkan. Daripada jumlah tersebut, 212 saman adalah motosikal, 122 kereta dan 8 buah lagi ialah lain-lain kenderaan. Sebanyak 8,786 buah kenderaan diperiksa sepanjang operasi tersebut dijalankan. Terdapat juga 1,739 saman atas kesalahan lain dikeluarkan sepanjang operasi tersebut. Antaranya saman pelet nombor kenderaan tidak mengikut peraturan, pelet kenderaan fancy serta mengubah suai struktur kenderaan. Polis selain itu turut menyita 58 buah motosikal dan sebuah kereta untuk siasatan lanjut di Seksyen 64/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Pengeluar makanan Sarawak berskala besar dan kecil digesa untuk mendaftarkan produk masing-masing dengan Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak Singapura status. Tujuannya adalah untuk turut serta merebut peluang perniagaan di Singapura. Apa yang pasti, pengimport makanan Singapura terbukti amat berminat terhadap produk-produk segar dan telah diproses dari Sarawak. Malah cita rasa atau selera makanan di kalangan warga Sarawak dan Singapura juga dilihat serupa. Perkhidmatan agensi itu termasuk memperkenalkan kalangan usahawan Sarawak yang proaktif kepada pembeli dan pengimport berpotensi dari Singapura selain membantu mereka agar produk-produk sedia diekspor itu diterima di pasaran. Selepas perjalanan udara dibenarkan nanti, status akan menyambung semula usaha di lapangan dengan membawa pengimport dari Singapura ke Sarawak untuk menemui usahawan yang telah berdaftar dengannya, melawat kilang atau tapak pengeluaran serta membincangkan aspek peluang usaha sama. Sementara itu, fokus kerajaan melalui pemerkasa terhadap kelangsungan industri pelancongan berupaya menyuntik semangat pihak yang terlibat dalam rantaian sektor terbabit. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK yakin dengan kesungguhan kerajaan menerusi inisiatif merangsang semula sektor pelancongan dan peruncitan. Melalui pemerkasa, industri pelancongan yang merupakan antara sektor terjejas teruk akibat penularan wabak COVID-19 diberi beberapa insentif bagi mengurangkan beban dan menyokong pemulihan sektor itu. Antaranya pelanjutan pengecualian cukai pelancongan dan cukai perkhidmatan ke atas penginapan yang disediakan oleh pengendali hotel hingga 31 Disember 2021 selain pelanjutan galakan cukai kepada syarikat pengendali pelancongan hingga tahun taksiran 2022. Turut diberikan ialah kebenaran penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan mulai 1 April hingga 31 Disember ini yang diberikan kepada syarikat industri pelancongan dan industri terpilih seperti panggung wayang dan spa. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Saya Priscilla John, salam hormat dan jumpa lagi.